Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini cikgu akan bincang bahagian yang kedua dalam bab pengeluaran di dalam tajuk pengajian perniagaan SCPM Peringkat 1. So, perbincangan hari ini kita tumpukan pada hubungan antara jawatan pengeluaran dengan tiga jabatan utama iaitu pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Cikgu juga akan bincang berkaitan dengan proses pengeluaran. Okey, ada tiga komponen iaitu input, proses transformasi dan output. Dan bahagian yang ketiga ialah berkaitan dengan sistem dan subsistem pengeluaran. Okey. Okey, kalau kita tengok mana-mana organisasi, biasanya mereka ada 4 jabatan utama, iaitu jabatan pengeluaran, jabatan kewangan, jabatan pemasaran dan jabatan sumber manusia. So, jabatan pengeluaran, dia bertanggungjawab untuk menguruskan aktiviti pengeluaran. Contohnya kalau syarikat pakaian, dia bertanggungjawab untuk menghasilkan pakaian. Jabatan kewangan, dia menguruskan hal berkaitan dengan kewangan. Okey. Jabatan pemasaran, tugas dia adalah untuk memasarkan atau menjual pakaian yang dikeluarkan oleh syarikat ni. Okey. Jabatan sumber manusia, dia uruskan pekerja dalam syarikat. Okey. So, ada 4 jabatan dan mereka ni saling bergantung antara satu sama lain. So, hari ini kita nak perhatikan apa hubungan antara jabatan pengeluaran dengan tiga jabatan utama iaitu kewangan, pemasaran dan sumber manusia. Okey. Okey, mari kita perhatikan apakah hubungan antara jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Jadi kalau soalan tanya, uraikan hubungan, pastikan satu ayat tu ada dua-dua. Okey, iaitu pengeluaran dan pemasaran. Okey. So, mari kita perhatikan yang pertama. Jabatan pengeluaran ni, dia keluarkan produk. Kerja mereka adalah menghasilkan barang dan jabatan pemasaran akan menjalankan aktiviti promosi, mengiklan, okey, dan menjual produk yang dikeluarkan oleh jabatan pengeluaran. Nampak hubung kait? Okey, pengeluaran menghasilkan barang, pemasaran akan menjual produk tersebut. Okey. Jabatan pemasaran mendapatkan tempahan produk. Mereka terima order, okey, daripada pelanggan. Dan order ni atau tempahan ni akan disampaikan kepada jabatan pengeluaran yang keluarkan produk mengikut tempahan yang diterima. Nampak hubungan? Okey, satu terima tempahan, satu keluarkan produk mengikut tempahan. Atau pesanan. Jabatan pemasaran akan beri maklum balas tentang kehendak pengguna. Jadi, jabatan pemasaran ada banyak info tentang citarasa pengguna, apa pandangan reaksi pengguna tentang barang yang dikeluarkan. So, jabatan pengeluaran akan keluarkan produk mengikut spesifikasi yang telah dikenal pasti. Okey, itu hubungan. Dan akhir sekali, jabatan pengeluaran menghasilkan produk berdasarkan rancangan jualan yang dibuat oleh jabatan pemasaran. So, jabatan pemasaran ada rancangan. Berapa jualan yang dijangka untuk 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, berapa rancangan jualan untuk setahun. Jadi mereka akan sampaikan maklumat ini kepada jabatan pengeluaran dan mereka keluarkan produk mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Ini hubung kait antara pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Okey. Jabatan pengeluaran dengan jabatan kewangan pula. Okey. Jabatan pengeluaran ni dia akan kemukakan keperluan kewangan. So, pengeluaran ni dia perlukan duit untuk apa? Beli bahan mentah, baiki mesin, okey, ganti mesin baru. Mereka perlukan duit. Jadi, jabatan kewangan, dia akan sediakan peruntukan kewangan seperti yang diminta oleh jabatan pengeluaran. Nampak hubungan? Okey. Jabatan pengeluaran kemukakan cadangan untuk pelaburan. Mungkin jabatan pengeluaran berpendapat mesin tu dah lama dah. Dia nak ganti dengan mesin baru. Mereka nak gunakan bahan mentah yang baru. Okey. So, mereka nak buat pelaburan. Jadi, jabatan kewangan akan menilai adakah pelaburan ni membawa keuntungan. Kalau okey, mereka akan sediakan sumber kewangan. Okey. Jabatan keluaran akan sediakan bajet. Bajet untuk bulan tertentu atau tahun tertentu. Berapa bahan mentah yang diperlukan, berapa pekerja diperlukan. Okey. So, maklumat ni akan digunakan oleh jabatan kewangan untuk membuat penilaian sebelum mereka luluskan bajet. Sebab pengeluaran ni melibatkan belanja yang besar. Jadi mereka kena buat sedikit penilaian dulu. Adakah bajet ni dibuat dengan betul? Adakah bajet ni terlalu besar sebelum kewangan luluskan bajet? Okey. Akhir sekali, jabatan pengeluaran sediakan maklumat, info tentang operasi pengeluaran. Okey, iaitu tentang kegunaan bahan mentah berapa banyak, berapa pekerja digunakan, okey, berapa jam kilang ni beroperasi. Semua maklumat ni akan digunakan oleh jabatan kewangan untuk sediakan laporan kewangan. So, ini hubung kait antara pengeluaran dengan jabatan kewangan. Okey, hubungan antara jabatan pengeluaran dengan
jabatan sumber manusia. Okey. So jabatan pengeluaran ni dia akan kemukakan unjuran. Unjuran maksudnya ramalan. Okey, ramalan keperluan sumber manusia dan jabatan sumber manusia akan rekrut pekerja. Rekrut maksudnya mengambil pekerja mengikut keperluan. So pengeluaran akan beritahu sumber manusia, okey, kami nak 30 pekerja tambahan. So sumber manusia akan cari 30 orang untuk mengisi keperluan tersebut. Okey. Jawatan pengeluaran kemukakan keperluan latihan. Dia kemukakan keperluan iaitu perubahan teknologi. Ada penggunaan mesin baru. So pekerja perlu diberi latihan untuk kemahiran baru. So sumber manusia akan sediakan program latihan. Okey. Ini hubungan antara pengeluaran dengan jabatan sumber manusia. So ingat dia, bila kamu nak jawab soalan yang melibatkan hubungan, satu ayat tu mesti menunjukkan hubungan antara dua jabatan. Okey. Okey, mari kita pergi kepada proses pengeluaran. Ini adalah gambar raja yang melibatkan proses pengeluaran. Kalau kamu nampak, ada 3 komponen utama, iaitu input, proses transformasi dan output. Okey. Input maksudnya sumber. Okey, sumber yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran, contohnya kewangan, sumber manusia, bangunan, alat, bahan mentah, sumber tenaga seperti elektrik, okey, sumber maklumat, semua ni dipanggil input. Jadi sumber ni akan digunakan untuk menghasilkan barang. Mungkin ada pelajar tanya, cikgu kenapa kita perlukan maklumat? Cikgu bagi contoh. Katakan kamu terlibat dalam aktiviti pengeluaran makanan segera. Jadi maklumat ni penting. Kamu kena tahu apakah jenis makanan yang diperlukan oleh pengguna. Adakah mereka inginkan makanan yang kandungan gula yang rendah, kandungan lemak yang rendah? Adakah mereka beli untuk keperluan individu atau keluarga? Jadi maklumat ni akan digunakan untuk menghasilkan produk yang terbaik yang boleh meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey. Proses transformasi maksudnya perubahan input pada output. So perubahan input pada output ni kita perlukan teknologi atau kaedah dan kita akan gunakan manusia untuk menghasilkan perubahan ni. Okey. Dan output ni merujuk pada barang siap dan barang separuh siap. Okey. Okay, so di peringkat output ni ada maklum balas. Jadi maklum balas akan digunakan untuk menambah baik input dan proses transformasi. Jadi output ni akan memberi maklum balas. Contohnya pelanggan akan bagi maklumat tentang reaksi penggunaan barang ni. So reaksi ni akan digunakan untuk menambah baik peringkat input dan proses transformasi. Okay. Alright, kita pergi kepada bahagian berikutnya. Okey, kita cuba perhatikan apa dia input. Input ni merujuk pada sumber atau faktor pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan output. Contohnya bahan mentah seperti kain, sumber manusia digunakan untuk menghasilkan pakaian. Okey. Proses transformasi ni merujuk pada aktiviti mengubah input pada output. Contohnya memotong, menjahit dan sebagainya. Dan yang ini melibatkan penggunaan manusia dan teknologi. Okey. Contohnya tukang jahit memotong kain dan menjahit dengan menggunakan mesin jahit. Nampak tak? Ada sumber manusia dan juga teknologi. Okey. Output merujuk pada hasil pengeluaran berbentuk produk siap atau produk separuh siap. Okey, contohnya pakaian yang siap dijahit merujuk pada output. So maklum balas ni berkaitan dengan maklumat. Okey, maklumat yang diperoleh daripada bahagian output untuk menambah baik. Okey. Aktiviti input dan proses transformasi. Okey. Okey, sistem pengeluaran dengan subsistem pengeluaran. Okey, sistem pengeluaran maksudnya aktiviti menukarkan input pada output. Okey, ingat sistem maksudnya aktiviti menukarkan input pada output dan dia melibatkan 3 perkara utama iaitu input, proses, transformasi dan output. Okey. Kalau subsistem ni merujuk pada bahagian-bahagian yang kecil. Komponen kecil yang menjadikan satu subsistem dalam aktiviti pengeluaran. So sistem tu satu bahagian yang besar. Subsistem ni bahagian yang kecil. Contohnya bagaimana kita nak uruskan inventory atau stok. Bagaimana kita nak kawal kualiti barang yang kita keluarkan. Bagaimana kita nak uruskan logistik. Ini rujuk pada bahagian-bahagian yang kecil dalam pengeluaran. So dipanggil subsistem pengeluaran. Okey. Contoh soalan, mungkin kamu diminta uraikan hubungan atau hubung kait antara jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran.
beri 2 hubungan, setiap satu mungkin kamu dapat 2 markah. Make sure hubungan ni serentak antara pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Okey. Hubungkan antara jabatan pengeluaran dengan jabatan kewangan. Contohnya, jabatan pengeluaran sediakan bajet. Jabatan kewangan akan menilai dan meluluskan bajet tersebut. Okey. Pengeluaran dengan sumber manusia. Pengeluaran membuat unjuran keperluan pekerja. Sumber manusia menyediakan atau merekrut pekerja. Itu hubung kait. Okey. Lakarkan gambar raja proses pengeluaran, just lukis saja. Okey. Make sure ada 3 komponen utama, iaitu input, proses transformasi, output dan maklum balas. Okey, lakarkan saja. Uraikan 3 elemen utama dalam proses pengeluaran perabot. Okey, make sure ada pengeluaran perabot. So, salin sebahagian soalan. 3 elemen utama dalam proses pengeluaran perabot ialah input bagi uraian, proses transformasi bagi uraian, output bagi uraian. Okey, kamu dapat 6 markah. Okey. Uraikan yang berikut sistem pengeluaran. Berikan maksud iaitu aktiviti, menukarkan input pada output. Ada 3 komponen iaitu input, proses transformasi dan output. Subsistem merujuk kepada komponen-komponen yang kecil. Contohnya, pengurusan logistik, kawalan inventory. Okey. Alright, jadi kalau kamu perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu rujuk laman web cikgu ya, iaitu cikgukartik.blogspot.com. Okey, ada banyak maklumat yang boleh bantu kamu dalam pengajian perniagaan. Dan harap kamu subscribe video cikgu, okey, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat mungkin. So, wish you good luck. Bye.